أنفسهم إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى, dan sayugia bagi penuntut-penuntut ilmu itu bahawa tiada duduk ia sangat hampir kepada Tuan Guru pada ketika belajar. Kadar hampir itu maknanya kadar anak panah, mana jangan rapat lagi, terlalu rapat lagi. Mungkin kalau terlalu rapat, tidak memberi keselesaan, itu mungkin, kan? Yang disebut oleh ulama sini. Sebab kita tak tahu apa maksud daripada muallif itu sendiri. Memotongkan bacaan dengan ketiadaan hajat, maknanya tengah guru kita mengajar, kita potong perkataan dia. Ada kebanyakan kadang-kadang tengah-tengah ada ustaz-ustaz mengajar, dia terus potong. Ustaz nak tanya boleh? Tak boleh. Itu menyalahi adab. Melainkan jika mana dia memberi ruang untuk bertanya, itu boleh. Bahkan sayugianya bahawa adalah antaranya dan antara tuan gurunya itu kadar panjang bawal anak panah. Kerana bahawasanya terlebih hampir kepada membesarkan. Dan sayugia pula bagi penuntut ilmu itu terpelihara daripada perangai-perangai yang dicela pada syarak. Kerana bahawasanya yang demikian itu anjing. Maksud apa? Perangai yang dicela ini, iaitu perangai sifat-sifat amarah. Kenapa dia letak anjing kat sini? Sebab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitab Sirrus Salikin, nafsu amarah ini ibarat anjing, maka kekang dia, kawal dia. Yakni diserupa akan dia dengan anjing kerana bahawasanya anjing itu menyakiti ia akan mereka yang menyertai akan dia. Jadi nafsu ni, sifat amarah ni, dia menyakiti akan tuannya. Menyakiti macam mana? Dia tak nak tuan dia tadi buat baik. Bila tuan dia buat baik, dia akan memberontak. Jadi kita tahu diri kita ni duduk nafsu mana. Kalau diletakkan pada kebaikan, ada benda baik, kita mula memberontak, kita tak nak dengar, kita tak nak serta, kita tak suka, kita jauh pada kebaikan, menandakan bahawasanya nafsu kita masih amarah, yakni nafsu yang jahat, seumpama anjing yang liar. Itu Imam Ghazali suruh kawal nafsu ni seumpama seekor anjing yang telah taat dengan tuan dia. Anjing yang taat dengan tuan dia, maka anjing ni tadi mengikut akan tuan dia tadi. Bukan tuan dia mengikut anjing tadi.
tuannya mengikut nafsu. Lepas itu sampai ulama menyatakan jangan sampai ilmu kita dikalahi oleh nafsu. Ada ilmu, tapi ilmu tadi dikalahkan oleh nafsu. Biar ilmu tadi mengalahi nafsu, bukan nafsu kalahkan ilmu. Ada ilmu, tapi kita menuntut dan menurut akan nafsu kita. Biar ada ilmu, tetapi kita dapat mengekang dan mengawal nafsu kita ni tadi. Kenapa nak kena kawal? Supaya menjadi orang yang baik. Orang yang baik. Nafsu ni dia memang suka benda-benda yang kemuliaan, kebesaran, orang pandang, benda jahat, hasad. Kalau kita buat suatu benda, so orang pandang kita, orang nilai. Kalau orang tak pandang, kita kata apalah aku buat selama ni pun orang tak nak pandang. Dia lupa. Bila orang nilai, orang tu tak boleh. Habis selalu sebut, bila kita dah terbiasa dengan pandangan orang, ketika itu kita silap. Kenapa? Sebab manusia tak mempunyai pahala, manusia tak mempunyai, tak ada dosa, azab, nikmat manusia tak ada. Syurga, neraka manusia tak ada. Yang ada hanya Allah. Sebab itu apabila kita betulkan hati kita, ketika itu kita buat sesuatu perkara menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tuntut redha dia, walaupun orang tak pandang, tetapi kita melihat akan rahmat Allah. Aku nak buat ni sebab Allah redha aku. Sebab apa kita nampak macam tu? Kalau dulu-dulu aku ni tak boleh buat benda baik, aku dah habiskan umur aku pada benda yang jahat dan lara. Dan masa inilah Allah bagi aku peluang untuk berbuat baik. Jadi kalau kita sama seperti mana dulu, kita cuma berubah tempat, tetapi kita tak berubah pangkat, dipanggil. Berubah tempat, tidak berubah pangkat. Apa maksud Abi ni? Berubah tempat, tak berubah pangkat. Dulu kita jadi hamba orang. Kita kena ubah pangkat kita menjadi hamba Allah. Sebab kita buat semua sebab orang. Buat kerja sebab orang, buat baik sebab orang. Semua orang nak supaya orang nilai kita, orang sebut kita. Inilah yang dikatakan nafsu yang disamakan oleh Imam Ghazali seperti mana anjing. Anjing yang liar, yang tak boleh taat dengan tuan dia. Cuba tengok anjing. Bila anjing ini anjing yang telah taat, tuan dia kata duduk, tuan dia kata ambil bola. Tuan dia kata jaga kebun. Jadi nafsu yang patuh. Jadi anjing tu siapa? Kita lah. Biar kita jadi anjing yang taat kepada tuan kita. Siapa tuan kita? Allah. Itu dia. Itu yang Nabi selalu cakap kepada kamu. Kita selalu risau tentang cerita akhir zaman. Imam Mahdi nak zahir, Imam Mahdi nak zahir. Pernah tak kita risau ketika Imam Mahdi zahir, Imam Mahdi pandang dan tentera dia pandang kita ni siapa? Mukmin ke kafir? Itu yang kita takut. Tiba-tiba cahaya yang keluar, kalimat yang keluar di dahi kita bukan kalimat mukmin, tetapi kalimat kafir. Kita duk sibuk tentang Imam Mahdi nak zahir, tapi kita tak bertindak, kita tak berubah, kita tak melangkah untuk menjaga diri supaya besok kita tak termasuk
dalam golongan orang-orang yang dibunuh, dihapuskan oleh Al-Mahdi dan tentera-tenteranya. Kita duk sibuk orang Yahudi ni, orang kafir ni, dia menyorok kat mana pun habis. Takut-takut kita ni pun besok yang akan disebut oleh pokok-pokok dan batu-batu, ini orang kafir. Kita takut. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi sebut, besok akhir zaman umat aku akan mengikut Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit. Yang ni yang patut kita fikir, aku ni di mana? Dan apakah aku ini dah terlepas daripada fitnah itu? Ini yang sepatut kita kena fikir. Bukan sebab itu habis selalu cakap dengan kamu, jangan memikirkan tentang suatu isu, tetapi ambil pengajaran dengan isu tersebut. Baik, habis tukar perkataan. Jangan memikirkan tentang suatu peristiwa, sebab peristiwa itu tetap berlaku. Fikir tak fikir tetap berlaku. Tetapi ambil pengajaran dan ilmu pada peristiwa tersebut. Jika kita duduk di dalam peristiwa tersebut, aku di mana? Jangan fikir tentang peristiwa itu. Peristiwa itu tetap berlaku. Fikir tak fikir tetap, sebab dia telah datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku ni di mana? Orang yang selamat ke? Orang yang dibunuh ke? Yang ni kita kena fikir. Jadi kalau kita rasa kita masih belum selamat, pada ketika itu carilah jalan yang selamat. Jangan buat perkara yang kita boleh dibunuh. Kita termasuk dalam golongan batu-batu dan pokok-pokok yang memberitahu di sini ada orang kafir. Ini yang Nabi bawa kamu ke sana. Baik. Maka demikian juga ini perangai menyakiti ia akan empunyanya. Menyakiti orang yang mempunyai nafsu amarah ini, perangai yang dicela ini, dia sakit dan menyakiti orang lain. Dia pun sakit, dia sakitkan orang lain. Contoh sifat tercela hasad. Dia sakit. Orang hasad ni hati dia sakit. Dia tak boleh nak tidur, fikirkan orang, macam mana aku nak binasakan orang ni. Kemudian dia sakitkan orang lain. Kan? Jadi dia dah sakit, dia sakitkan orang lain. Dan mereka yang menyertai akan dia, padahal telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikah baitan fihi suratun aw kalbun. Tidak masuk malaikat pada rumah yang ada padanya gambar atau anjing. Jadi malaikat hafazah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang jika mana rumah itu ada perkara itu, malaikat hafazah, malaikat rahmat tidak akan masuk di dalam rumah itu. Malaikat rahmat tak masuk. Pertama, rumah yang ada gambar-gambar yang bernyawa. Rumah yang ada gambar-gambar surah ataupun gambar-gambar yang bernyawa. Apa dia gambar bernyawa? Seumpama gambar haiwan, gambar manusia. Maka kata ulama, disebut pula di sini surah kat sini, iaitu gambar-gambar yang bernyawa yang cukup sifatnya. Cukup sifat, maknanya ada anggota 7. Ni kan, macam dulu dekat kampung-kampung, tapi orang tak cakap. Perasan tak waktu kematian orang terbalikkan semua gambar. Tapi cuma kesilapannya masa mati aja dia terbalikkan gambar.
Lepas tu dia buka balik. Walhal Nabi sebut rumah yang ada gambar-gambar yang bernyawa, yang sempurna sifatnya, maka malaikat rahmat tak masuk, malaikat hafazah tak masuk. Jadi gambar-gambar, seumpama kalau orang yang biasa orang buat gambar ketika ambil sijil, gambar dapat anugerah, gambar kahwin, gambar keluarga yang cukup sifatnya, maka dilarang oleh Nabi. Dilarang. Abi pernah tanya guru Abi dulu. Dia kata macam mana ya kalau kita nak buat macam mana gambar tu? Dua cara. Satu, simpan. Yang kedua, tutup sebahagian daripada anggota yang sempurna. Contoh macam ni. Gambar tu cukup, tertutup separuh. Ada tinggal separuh aja. Maka ada dua jalan kata. Ataupun yang paling mudah, simpan. Itu paling mudah. Mungkin kalau kita letak separuh, mungkin nanti ada pula pendapat mengatakan tak boleh pula. Jadi gambar-gambar ni, gambar yang bernyawa, kalau boleh jangan dipaparkan, dipamerkan. Kedua, rumah yang ada anjing. Anjing ini dibenarkan untuk jaga kebun, untuk buat perburuan, dan tak boleh untuk buat duduk di rumah. Dalam rumah tak boleh, luar rumah tak boleh, tak dibenarkan. Baik. Yang ketiganya, rumah yang tidak didatangi tetamu. Rumah yang tak didatangi tetamu. Jadi rumah itu tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Maknanya rahmat tak ada di dalam rumah tersebut. Jadi benda-benda ni kena jagalah. Benda-benda ni kena jaga. Kadang orang tak perasan perkara yang dalam rumah ni kalender yang ada gambar yang bernyawa. Kalender yang gambar cukup. Kalau boleh jangan gantung lah. Nak gantung boleh terbalik. Kalender tak salah, yang salah gantung. Kalender tak salah, yang salah gantung. Itu tak boleh gantung. Tak salah. Yang Abi tahu macam itulah. Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan boleh, wallahu a'lam. Sebab Abi tahu setakat tu je. Abi mengaku siap-siap Abi ni bodoh. Jadi Abi boleh bercakap sekadar apa yang Abi tahu, apa yang Abi belajar dulu macam tu lah Abi sampaikan. Kalau nak tahu lagi, kena duduk dengan orang pandai. Maka siapa-siapa yang bersifat dengan demikian itu perangai yang dicela, yang ialah anjing pada makna nescaya tersakitlah dan liarlah daripadanya oleh malaikat, dan tiada masuk mereka itu pada pintu rumahnya. Jadi orang yang apabila sentiasa dalam keadaan sifat yang mazmumah, maka tidak berserta rahmat atasnya. Malaikat pun tak nak sama-sama dengan dia. Itu dalam satu hadis yang lain, orang yang berwuduk ini, malaikat diutuskan 2 malaikat untuk mengiringi dia. Itu orang dalam wuduk ni orang hebat. Kalau boleh kekalkan wuduk ni, memang hebat lah. Kalau kamu boleh istiqamahkan, kekalkan wuduk, mana kamu orang hebat lah. Sebab kamu bersama-sama dengan malaikat. Memang orang hebat. Orang boleh istiqamah wuduk ni memang orang hebat. Hatta kan Nabi SAW bersabda, orang yang tidur dalam keadaan berwuduk, orang ni
sehingga dia bangun. Dia diselawatkan oleh malaikat. Malaikat minta ampun untuk dia. Dia tidur, lalu dia ambil semayang. Malaikat minta ampun sampai dia bangun. Ya Allah, ampunkan dosa orang ni. Ya Allah, ampunkan dosa orang ni. Sampai dia bangun. Katalah dia terjaga pukul 3. Sampai pukul 3 tu, malaikat berhenti. Kemudian tu dia bangun, dia ambil semayang lagi. Kemudian dia tidur. Malaikat minta ampun lagi untuk dia. Sampai macam tu hebat dia orang yang berada di dalam wudu. Hanya sesungguhnya belajar manusia itu dengan wasitah malaikat. Maka nyatalah bahawasanya mereka yang mempunyai perangai yang hodoh-hodoh itu tidak mempunyai ia akan ilmu yang baik-baik. Orang yang ada sifat tercela, dia takkan dapat ilmu yang baik. Lepas itu kamu perhatikan, kalau kamu berada di madrasah, di pondok, tapi kamu nakal, kamu takkan dapat natijah ilmu. Selama manalah kalau kamu tak ubah sifat kamu tak ubah perangai kamu takkan dapat ilmu. Kerana ilmu ini dia duduk pada hati-hati yang baik. Habis dah cakap dah dulu, hati ini seumpama bekas. Habis bagi contoh cawan. Cawan yang bersih, dia akan masuk benda yang kalau kita tak ubah perangai kita, selama mana kita tak ubah perangai kita, selama itulah kita tidak boleh mendapat natijah ilmu. Tak dapat kita. Ilmu tu takkan dapat. Baik. Dan bermula perangai yang dicela akan dia itu diketahui akan dia pada kitab akhlak. Dan kitab kami ini tiada meluas ia akan kenyataan. Dalam kitab ni tak luas, tak besar disebut tentang perangai yang terpuji itu. Ketentuan sangat pula takabur, besar diri, nasihat tak nak terima, ditegur tak nak ubah perangai, ni tanda orang sombong. Tanda orang besar diri. Bila dinasihat tak nak ikut, tanda orang besar diri. Kan iblis macam itulah. Allah kata sujudlah kat Nabi Adam. Sebab dia sombong, sebab dia rasa dia bagus. Walhal bagusnya tak bawa ke mana pun. Rasa kita bagus ni tak bawa ke mana pun. Hebatlah macam mana kita, tak bawa ke mana pun. Kita ada ilmu yang banyak, kita rasa kita bagus, tak ke mana pun. Akhirnya dengan sifat kibir, sifat sombong yang kita bawa, besok balik neraka Allah. Kita kaya, lalu kita sombong dengan Allah, kita sombong dengan sekalian manusia. Dalam dunia boleh kita sombong, tapi balik dalam keadaan kita ini dicelakakan oleh Allah. Itu yang Nabi sebut tentang tiap-tiap hari bumi ini berseru kepada manusia. Kita jalan kita tak dengar. Yang dengar tumbuh-tumbuhan dan hayawan. Kalau dengar lari kita. Bumi ni yang kamu pijak ni, hari-hari dia bercakap. Wahai anak Adam, kamu berjalan di atas perutku dalam keadaan yang bongkak. Tunggu, ketika kamu masuk di dalam perutku, akan aku himpit tubuhmu sehingga bertemu tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Macam ni Nabi syaratkan. Rapat, dihimpit. Dia berseru dengan kita. Kita pijak ni, kita ingat tak ada apa-apa. Tapi yang dengar siapa dia? Haiwan-haiwan dengar, pokok-pokok dengar. Dia bercakap setiap hari, memberi peringatan kepada anak Adam, tapi kita tak dengar. Kita sombong, tunggu masuk dalam liang lahat. Tunggu masuk dalam perut aku, kata bumi. Kamu sombong dengan aku. Perkataan sombong kan? Ada tak perkataan sombong? Kan? Kita kadang-kadang kena ingat
Orang yang dicelakakan oleh Allah di antaranya adalah apabila kebaikan-kebaikan yang kita buat dicabut oleh Allah. Kebaikan yang pernah kita buat, Allah cabut. Allah cabut semayang, Allah cabut ni Quran, Allah cabut ni, itu tanda Allah nak silakakan kita. Kedua, iaitu orang yang masih mengingati kejahatan-kejahatan yang lama yang tidak dilupakan lagi. Ini jaga. Dia masih lagi ingat kejahatan-kejahatan yang lama yang masih tidak dilupakan. Ini kena ingat. Maksud kata masih mengingati apa? Dia bangga. Bukan ingat macam tu, tapi dia bangga. Contoh perkataannya, kau tak tahu aku siapa. Nah tak? Perkataan tu dia bangga kan? Kau tak tahu aku dulu siapa. Perkataan tu sehingga ada perkataan, nampak tak? Faham tak Abi cakap apa ni? Abi nak terangkan pun macam tak pandai pula. Faham tak? Jadi kita mengingatkan, tidak melupakan kejahatan kita yang lama dengan perasaan yang bangga. Ni jaga ni benda ni. Benda ni jaga. Bukan senang nak jadi orang baik, bukan senang nak masuk syurga bukan senang. Kalau senang semua orang masuk syurga. Satu madrasah kita ni semua boleh masuk syurga kalau syurga tu senang. Betul, Allah uji. Allah uji nak masuk ni, Allah uji. Kalau senanglah kan, susah. Itu benda yang ditakuti oleh salafus salih ialah apabila besok di sana mereka tidak boleh berada dalam jannah Allah bersama-sama dengan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tiada dapat ilmu serta takabur. Orang takabur tak boleh dapat ilmu. Bahawasanya ilmu itu menarik ia akan ampunyanya kepada tawaduk dan merendah diri. Ilmu ni, bila kita ada ilmu, kita makin turun. Satu orang kata kalau macam tu tak kenal lah kita ni pandai. Jangan risau. Sebab kata ulama, ilmu ni macam orang yang menjual minyak jadi ada bau. Orang yang alim pada sisi Allah tetap bau, wanginya tetap bau. Lagi turun, lagi kuat bau. Lagi turun, lagi kuat bau. Lagi kita sembunyi, lagi terzahir. Lagi sembunyi, lagi terzahir. Tak payah, saya alim, tak payah. Dan takabur itu menafi ia akan dia apa? Tawaduk ni tadi. Bila ada takabur, tidak ada tawaduk. Dikatakan al-ilmu harbu lil muta'ali. Kasaili harbu lil makanil ali. Ilmu itu lari ia daripada orang yang takabur, meninggi diri, seperti air ladungan hujan, lari ia dari tempat yang tinggi, terdiri.
Ya. Kata Sa'id, tiap-tiap kebesaran manusia dengan habuan dan kerjaannya, tiada dengan usahanya. Maka adakah usaha dengan tiada habuan dapat kebesaran? Beberapa banyak hamba berdiri ia pada tempat yang merdekanya, dan beberapa banyak yang merdeka berdiri ia pada tempat hambanya. Apa dia? Maksudnya tiap-tiap kemuliaan dan kebesaran itu dengan kurnia Allah, bukan dengan usaha dia. Bukan dengan diri dia. Sebab kemuliaan dan kebesaran itu adalah kurnia dan anugerah daripada Allah. Abi pernah jumpa, ini pengalaman hidup. Ada satu hamba Allah dulu, dia ni hafiz Quran, tapi bukan orang sini, orang luar. Orang luar. Ada satu hari Abi terserempak. Dia menggunakan Quran untuk meramalkan nombor ekor. Jadi Abi tanya dia, sebab dia bukan orang sini. Dia orang luar, bukan orang Malaysia. Abi tanya dia, kamu buat macam ni, salah tetap salah lah, tapi tak hilang ke Quran? Dia cakap, saya dah hafal Quran 30 tahun, tak boleh hilang. Nampak? Baik itu, Abi nak sebut, walaupun kita ada benda yang baik, belum tentu kita boleh berada tempat yang baik. Baik itu, Fatihah ni, salat ni, dia ajar kita cukup banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau, kami meletakkan ubudiyah, pengabdian, jadi hamba Allah. Akan dikau kami minta tolong, supaya tak dikeluarkan daripada hamba Allah. Ni Abi, sebab Abi banyak yang Abi pandang, Abi tengok. Itu yang kadang-kadang kita kena ada rasa khasyah, takut Allah terbalikkan hati itu, ditwistkan dari jahat pergi baik, dan boleh daripada baik pergi jahat. Ini yang kita takut. Itu habis pesan selalu kan pada tahiyat akhir, jangan tinggal lu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ada hafal? Bangsuk hafal? Ya muqallibal qulub hafal? Hafal yang doa ya muqallibal qulub hafal? Cuba. Yang panjang apa? Allahumma ufilli ma qaddamtu wa ma akhartu. Apalah? Tak apa lah. Tak dapat yang panjang tak apa, dapat yang pendek benda. Pelajar hafal tak? Hafal tak? Adam hafal? Tak hafal. Tak hafal. Abang hafal? Abang nama apa? Amanah? Bukan, jangan nama kau. Amin. Abi tak dengar lah. Habil. Kau Habil dengan Qabil tu hidup lagi Habil. Habil nama bang. Abi nama ni Abi tak ingat. Mail apa mail? Yang mukalibal qulub. Tak hafal. Yang pendek tu tak, belum hafal lagi. Yang mukalibal qulub. Okey. Kalau belum hafal, jom kita baca 3 kali sama-sama. Masa bila nak baca ni? Masa lepas kita habis tahiyat akhir. Habis baca fil alamina innaka hamidum majid. Kita baca yang ni. Sebab apa? Kita minta dengan Allah supaya Allah tidak bolak-balikkan hati kita daripada kita buat baik kepada kejahatan. Yang paling kita takut yang
Sebab Nabi suruh baca. Ya, Nabi perintahkan supaya baca ni. Ya, supaya tidak diterbalikkan hati kita daripada baik kepada jahat. Ya, kita baca 3 kali. Habis akan baca mula-mula, perenggan mula-mula. Lepas tu nanti habis akan ulang 3 kali yang mula, 3 kali yang akhir. Supaya kita senang hafal. Baik. Ya muqallibal qulub. Ikut habis. Ya muqallibal qulub. 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 Perenggan yang kedua. Sambin qalbi ala dinika. Abi buat 3 perenggan buat 3 perenggan Perenggan kedua, sambin qalbi ala dinika. 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 Kita ulang perenggan pertama. Ya muqallibal qulub, sambit qalbi ala dinika. 3 kali. Ya muqallibal qulub, sambit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sambit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub. Kamu baca 3 kali, Abi tak baca. Ya Perenggan ketiga. Wa ala ta'atika. 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 Ambil perenggan pertama, baca 3 kali. Ya muqallibal qulub, sambit qalbi ala dinika. Wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sambit qalbi ala dinika. Wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sambit qalbi ala dinika. Wa ala ta'atika. Lagi sekali, 3 kali pusing. Ya muqallibal qulub,
Alhamdulillah. Habil. Dah tahu nama kau Habil lah. Habil baca. Ya. Baca. Ya muqallibal qulub. Adam, tolong. Nanti selalu baca. Kalau sebelum apa tu baca sebelum solat, baca ulang-ulang supaya orang lain boleh hafal. Baik. Oh, kalau saya baca kat mikrofon nanti ulang-ulang, rugi ke saya? Tak rugi. Apabila orang lain boleh beramal dengan dia. Kalau kamu sebelum solat kan kamu selalu buat baca hasbi rabbi dan sebagainya kan, kamu baca yang tu. Sebab apa? Sebab supaya orang lain boleh hafal. Ketika orang lain boleh buat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ila khairi kafa'ili. Siapa yang tunjukkan kepada kebaikan, dia seperti mana orang buat baik. Jadi bila kamu baca, orang lain boleh ikut hafal. Sebab apa? Sebab Nabi berharap orang yang baca ni, Nabi doakan supaya iman kita ini ditetapkan oleh Allah. Itu yang pendek. Dapat yang pendek jadilah. Dapat yang pendek, baca yang pendek jadi. Yang panjang ada. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Nabi sebut yang panjang. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma a'lantu wa ma asramtu. Sampai wa ma anta alamu bihi minni wa antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka ya muqallibal qulub. Itu yang panjang, Baik. Tak baca panjang pun tak apa. Baca yang pendek. Supaya apa lagi? Supaya mudah-mudahan nanti kita kata apa? Mungkin umur aku tak sampai zaman Dajjal keluar. Mungkin umur aku tak sampai zaman Imam Mahdi keluar. Tapi umur aku akan sampai zaman roh aku keluar daripada jasad. Apa dia? Mati. Maka bila kita mati, Allah kekalkan iman kita. Tak dikeluarkan, tak diterbalikkan. Itu yang paling kita harap sangat. Benda nampak sikit aja, nampak kecil aja, pendek aja. Ya muqallibal qulub, sambit qalbi ala dinik wa ala alhamdulillah. Baik. Bismillah. Tiada dengan bersungguh-sungguh dan usaha. Jadi kemuliaan dan kebesaran Allah dengan kurniaan Allah, kehendak Allah, bukan sebab kita usaha berkuat, tidak. Dan tetapi tak dapat tidak daripada menyertai tuntut dan usaha. Usaha kena usaha sebab kita hamba Allah, hingga nyatalah kurnia Allah atas berlakuan berlakuan adat Allah. Yang dimaksud sini iaitu apanya? Pada syaraknya bila kita usaha, tiap-tiap usaha ada natijah macam tu. Tapi tak wajib tiap-tiap usaha itu mendapat natijah. Tiap-tiap usaha tu tak wajib mendapat natijah yang baik. Orang kata usaha mesti berjaya. Tak mesti berjaya. Sebab yang memberikan kejayaan itu adalah Allah. Siapa yang belajar sungguh-sungguh mesti alim. Tak. Ada orang yang belajar tak alim. Sebab yang menyampaikan dan yang memberikan dan mengkurniakan natijah itu adalah Allah. Jadi kerja kita apa? Kerja kita belajar. Kerja kita belajar.
Alim tak alim bukan kerja kita. Mulia tak mulia bukan kerja kita. Sebab itu siapa yang menuntut kemuliaan selain daripada Allah, salah. Dan tiada dapat kemuliaan dan kebesaran dengan ketiadaan kurnia Allah dan habuannya Allah. Dan berapa banyak daripada hamba orang yang berdiri mereka itu pada tempat orang-orang yang merdeka pada pangkatnya dan kemuliaannya dengan kurnia Allah Ta'ala yang menyertai dengan bersungguh-sungguh dan usahanya. Dan beberapa banyak daripada orang-orang yang merdeka berdiri mereka pada tempat hamba-hamba orang yang pada kehinaan dan celanya kerana ketiadaan bersungguh-sungguh dan usahanya yang diikuti akan dia dengan kurnia Allah. Ada orang yang dia apabila dia salah daripada niatnya, dia buat kerana selain Allah, maka tak mendapat kemuliaan tapi mendapat kecela. Cela ni bukan pada manusia, cela ni pada Allah. Allah cela dia. Baik, InsyaAllah malam besok kita sambung faslun fil jad wal mawazibatu wal himmah. Bab bersungguh-sungguh dan berkekalan pada himmah dan cita-cita. Kita duduk situ malam besok insyaAllah sambung situ. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini, apa dia? Ikhlaskan yang satu. Kedua, jadilah insan yang baik dengan kita berusaha menjaga sifat-sifat kecelaan. Sebab ilmu itu dia akan duduk pada hati-hati yang baik. Kenapa perlu hati yang baik? Sebab hati yang baiklah hati yang dipandang oleh Allah. Jadi bila hati itu dipandang, kita sentiasa dalam pimpinan Allah. Allah pimpin gitu. Allah jaga gitu. Seronok. Macam mana kalau kita dijaga oleh orang? Seronok tak? Seronok. Apa lagi Allah jaga kita? Lagi-lagi seronok, ya Allah. Kita orang jaga seronok. Apa lagi Allah jaga kita? Lagi seronok. Betul Habib selalu cakap, takutlah apabila Allah tak pandang kita. Itu yang selalu Habib pesan. Jangan sampai Allah tidak memandang kita. Allah maksud apa? Allah tak peduli kan kita. Susah kita tak dipandang Allah, senang kita tak dipandang Allah. Senang tak dipandang Allah macam mana? Allah tak peduli kan. Allah biarkan kita sesat dengan kesenangan. Kita susah, Allah tak pandang itu. Sehingga kesusahan itu menjadikan satu kekufuran. Kan ada dalam hadis, miskin itu hampir kepada kekufuran. Begitu tak nak Allah tak pandang. Tapi bila Allah pandang kita, walaupun kita tak ada duit, tetapi kita tetap dengan Allah. Hati kita bersyukur dengan Allah. Sentiasa dalam pimpinan. Kita ada duit, ada harta, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Kita ada semalam, ada anak murid Abi seorang. Dia belajar dengan Nabi daripada dia bujang. Daripada dia bekerja di satu syarikat. Sekarang dia buat bisnes sendiri. Alhamdulillah, bisnes dia sekarang makin nak mula besar. Dia setiap perkara dia nak buat, dia akan mesej Nabi. Apa pun. Dia nak buka kedai ke, dia berlaku apa-apa ke, dia nak beli kereta ke, nanti dia mesej lagi. Dia minta pandangan. Kalau Nabi kata belilah, dia belilah. Nabi kata tangguh dulu, dia tangguhlah. Semalam
Dia telefon Nabi. Telefon boleh kata dia. Jadi ada Nabi pesan dengan dia. Bila dia beritahu, kata dia apa dia? Perniagaan ni mula nak mula besar. Dah ada orang tanya nak buat franchise dan sebagainya. Pada Allah walaupun PKP tak ada mustahil. Orang lain ada yang bisnesnya tak jadi masa PKP. Kenapa ada orang lain yang berkembang masa PKP? Jadi tidak ada mustahil pada Allah. Kalau Nabi sembang dengan dia, dan Nabi beritahu. Sebenarnya apa rahsia Abdurrahman bin Auf? Kaya Abdurrahman bin Auf ni sebab apa? Sebab dia tolong orang ke? Ramai orang tolong orang. Apa rahsia dia? Rahsia dia bayar hutang orang. Itu selalu orang cerita. Abdurrahman bin Auf ini dia berniaga. Tapi niat dia satu. Kerana Allah dan Rasul. Aku berniaga ni kerana aku nak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Sayyidina Rasul sebab sayangnya dengan Nabi. Sayangnya Abdurrahman bin Auf ni dengan Nabi. Nak membantu Rasulullah kerana Rasulullah ini menegakkan agama Allah. Rupanya bila kita niat dalam satu urusan perniagaan kerana membantu agama Allah, seperti Abdurrahman bin Auf. Sama Abdurrahman bin Auf, macam mana aku nak kurangkan hartaku? Lagi aku bagi kepada engkau ya Rasulullah, lagi hartaku bertambah. Sebab dalam Quran disebut macam tu kan. In tansurullaha yansurkum. Siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Jadi ini kehebatan. Awal-awal dia tak letak diri dia, aku nak keluarkan dari kemiskinan ke, aku berniaga ni sebab aku nak keluarkan zakat ke. Tak, dia niat kerana Allah dan Rasul. Sebab sayangnya aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang sangat aku dengan Nabi. Lalu aku nak bantu Nabi. Kenapa aku nak bantu Nabi? Sebab Nabi menegakkan agama Allah. Tadi apa yang ada dalam Quran dapat. Siapa yang bantu agama Allah, nescaya Allah bantu dia dalam segala perkara kehidupan dunia dan akhirat. Ini hebat Abdurrahman bin Auf. Sebab itu apa yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf semuanya kerana Allah dan kerana agama. Dia boleh bayar hutang orang-orang Madinah, dia boleh bantu orang-orang fuqara dan masakin, dan Allah angkat kehebatan. Itu Abi pesan dengan dia, ingat, setiap kali nak buat satu perkara, jangan lupa kerana Allah dan Rasul, kerana membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nescaya Allah bantu kita dalam semua perkara kehidupan kita, urusan keduniaan dan akhirat. Masa Abi hidup ni, Abi boleh pesan, sebab satu hari Abi juga akan mati. Semua orang tak boleh lepas daripada mati. Ada siapa boleh lepas? Semua orang akan mati. Jadi insya-Allah malam esok kita jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ardh. Ya Allah, pimpinlah kami ya Arhamar Rahimin ke jalan agamamu ya Allah.
Ya Allah, tetapkan hati-hati kami atas agamamu dan atas berbuat taat dan ibadah kepadamu ya Arhamar Rahim. Ya Allah, barakahkan hidup kami di dalam pimpinanmu ya Arhamar Rahim. Tenangkan hati-hati kami ya Allah dalam segala urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikan kami dirikan orang-orang saleh. Lembutkan hati kami ya Allah dengan agamamu, dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan zikir dan dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang baik-baik seperti mana Engkau telah kurniakan kepada orang-orang yang terdahulu akan kebaikan, ketaatan, ibadah dan hampir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rezekikan atas kami hati yang sentiasa takut kepada Engkau ya Allah. Rezekikan atas kami hati yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Rezekikan atas kami hati yang sentiasa malu dengan segala anugerah-Mu atas kami ya Allah. Allahumma ya mujibas syailin, ya mujibas syailin, ya mujibas syailin. Ya Allah, pelihara kami semua dan sekalian jamaah kami, pelajar-pelajar kami dan orang yang bersama-sama dengan kami ya Allah akan wabak dan penyakit, kepayahan, kesusahan di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min dikid dunya wa diki yaumil qiyamah. Allahumma inna na'udzubika min dhiqid dunya وضيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.